Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin Islam jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat tak? Tuan-tuan puasa hari ini? Puasa. Ingat kot tu, hari ini hari Tasu'a. Kau ada yang lupa. Hari ini hari 9 Muharram. Jadi Nabi SAW menggalakkan puasa esok, iaitu hari yang ke-10 Muharram, yang mana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, siyamu yawm Ashura ahtasibu ala Allah ay yukaffira sanata allati qablah. Puasa pada 10 Muharram, Ashura tu maksud dia hari yang ke-10. Ashura hari yang ke-10 daripada bulan Muharram. Puasa pada hari Ashura ni, kata Nabi SAW, akan menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun lepas. Maksudnya daripada kita puasa, tuan-tuan puasa esok, diampunkan dosa tuan-tuan setahun yang lalu sampai ke 10 Muharram yang lepas. 10 Muharram tahun lepas. Jadi diampunkan setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil dah tuan-tuan diampunkan semua. Kalau puasa hari Arafah, hebat lagi lah. Baru ni kan, pada 9 Zulhijjah, sebelum raya tu kan, hari Arafah, diampunkan dosa setahun sebelum dengan setahun akan datang. Siapa puasa 9 Arafah, diampunkan dosa dia setahun 9 Arafah sampai 9 Arafah tahun lepas, dan diampun dia sampai 9 Arafah tahun nak mai. Selain mendapat pahala tuan-tuan, pahala paling besar puasa Arafah, dan seterusnya puasa Ashura. Jadi kenapa kita puasa hari ni? Sebab Nabi SAW bila Nabi puasa Ashura, ada di kalangan orang Yahudi, malah sebahagian ulama kata puasa Ashura ni adalah puasa yang pertama yang diwajibkan ke atas umat Islam sebelum puasa Ramadan. Sebahagian ulama berpandangan, sebab bila Nabi SAW sampai di Madinah tu, orang Yahudi puasa hari Ashura. Jadi bila tanya pada para sahabat, Nabi tanya pada orang Yahudi pasal puasa hari Ashura 10 Muharram, maka orang Yahudi di Madinah kata, sebab pada hari Ashura inilah Allah Ta'ala tenggelamkan Firaun, dan Allah Ta'ala selamatkan Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa itu daripada Firaun pada 10 Muharram. Ya, tarikh itu. Pada tarikh itulah tenggelamnya Firaun dan selamatnya tok nenek orang Yahudi lah yang bersama dengan Nabi Musa AS. Kami puasa pasal kami bersyukur. Maka Nabi SAW berkata, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kamilah yang lebih berhak, yang lebih dekat dengan Musa daripada kamu. Maka Nabi suruh para sahabat puasa. Maka para sahabat semua pakat puasa. Sebahagian ulama kata inilah puasa yang pertama diwajibkan sebab Nabi suruh. Kemudian bila turun puasa Ramadan, maka Nabi bagi pilih kan, siapa yang nak puasa, puasa Ashura. Siapa yang tak mau puasa pun tak apa, dia jadi sunat. Asalnya wajib. Kemudian bila dah turun pada dua hijrah, turun ayat Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran faman syahida minkum asyhara falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, dia wajib puasa. Maka Nabi bersabda, puasa Ashura yang tahun lepas kita puasa tu, siapa nak puasa terus diampunkan dosa dia setahun yang lalu. Siapa yang tak mau puasa pun tak apa, dia jadi sunat. Cumanya tuan-tuan, bila Nabi dengan para sahabat puasa dengan orang Yahudi ni, orang Yahudi rasa macam sama, tiru mereka lah. Kita puasa, mereka pun puasa. Jadi Nabi SAW kata,
kita akan puasa sehari sebelum ataupun sehari selepas, supaya kita berbeza dengan mereka. Sunat. Jadi tuan-tuan nak puasa Ashura esok, sunat tuan-tuan puasa sebelum dia, Tasu'a hari ni lah. Ataupun kot hari ni tuan-tuan dah minum ayak pagi tadi, mana tahu kan bangun-bangun tekak kering, tuan-tuan dah minum dah. Kalau tak minum tuan-tuan boleh puasa. Tu kot ada kenduri ke, tuan-tuan boleh puasa hari Isnin dan Selasa. Isnin Selasa lah, 10, 11. Tapi katakan tak boleh juga, yang boleh Isnin saja, tak apa juga tuan-tuan. Bukanlah mana salah tuan-tuan puasa 10 Muharram je, boleh juga. Cuma kalau boleh puasa, yang terbaik puasa 3-3, 9, 10, 11, ataupun 9, 10, ataupun 10, 11, ataupun 10 sahaja. Jadi tuan-tuan kalau puasa esok 10 Muharram ada 2 pahala. Pahala yang pertama pahala puasa Ashura, dan pahala yang kedua adalah pahala puasa hari Isnin. Kan esok Isnin ada 2 pahala. Baik, itu je lah tuan-tuan yang saya sebut. Kok ada yang terlupa tuan-tuan. Jadi kita saling mengingati lah. Jadi kita berhenti di mana tuan-tuan? Kita dah masuk ayat baru ni, ayat 8 sehingga ayat 16, iaitu surah Al-Ghashiyah. Kita dah bincang sebelum ni tafsir dia daripada ayat 1 sampai ayat yang ke 1 sampai ayat yang ke 8. Jadi malam ni insya-Allah, pagi ni kita tengok ayat 8 sampai ayat yang ke 16. Baik. Keadaan orang mukmin yang ikhlas yang menjadi penghuni syurga. Sebelum ni dicerita Allah Ta'ala sebut tentang orang yang masuk neraka, yang mana mereka ni apa? Makan min dari', kemudian la yusminu wa la yughni min ju', wujuhi yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Cerita bab ahli neraka. Lepas habis cerita bab ahli neraka, Allah Ta'ala sebut ahli syurga terus. Wujuhi yawma idzin na'imah. Tadi wujuhi yawma idzin khashi'ah, ini wujuhi yawma idzin na'imah. Jadi dalam Al-Quran tuan-tuan kalau tengok, bila Allah Ta'ala sebut tentang syurga, Allah Ta'ala sebut tentang neraka. Bila Allah Ta'ala sebut tentang orang yang baik, Allah Ta'ala sebut tentang orang yang jahat. Jadi sebab apa tuan-tuan? Supaya manusia boleh membezakan, membanding beza tuan-tuan. Pilih yang mana? Nak pilih yang buruk ke, nak pilih yang baik ke? Baik. Jadi kita tengok ciri-ciri ahli syurga. Sebelum ni kita dah tengok bagaimana keadaan ahli neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthuthah. Baik. Yang pertama, wujuhi yawma idzin na'imah. Banyak muka pada hari itu berseri-seri. Berseri-seri. Ini ahli syurga, muka dia berseri-seri. Kita boleh tahu ahli syurga tengok pada muka dia berseri-seri. Apatah lagi umat Nabi Muhammad SAW, dia ada advance lagi. Apa lebihnya kita? Kita ni Nabi kenal kita. Nabi kenal. Yang pertama tuan-tuan, Nabi memang kenal kita sallallahu alaihi wasallam. Kenal kita kat dunia lagi. Nabi kenal semua umat dia. Nabi sekarang berada di kubur Nabi SAW, dan sedang semua Nabi sedang bersolat. Dan Nabi kenal seluruh umat dia. Kenal Imam Nasir, kenal saya, kenal tuan-tuan. Tuan-tuan hidup ke tuan-tuan mati, Nabi kenal. Itu kelebihan Nabi SAW. Tuan-tuan ingat waktu perang apa? Perang Tabuk. Sahabat Nabi yang pergi 30,000, tapi Nabi tahu ada yang tak ikut. Ka'ab bin Malik. Padahal kita kalau ada 30,000, mana kita tahu dah ramai orang. 30,000, tapi Nabi tahu Ka'ab tak mai, Ka'ab tak ikut. Itu lebihnya Nabi SAW. Nabi bila sembahyang di depan, Nabi tahu apa yang ada di belakang. Sahabat bergerak ke, sahabat lambat ke, Nabi tahu. Ada yang kata Nabi nampak sungguh belakang. Ada yang kata Nabi tahu dengan wahyu. Sebahagian kata tak, Nabi tengok depan dan Nabi juga nampak belakang.
Kita nampak kok depan ya, Nabi nampak kok belakang. Allah Ta'ala alam bagaimana. Jadi tuan-tuan, Nabi ni dikenal umat dia di dunia, dan di akhirat Nabi lagi kenal. Sebab kita tak sama dengan umat lain. Pasal apa? Pasal kita bercahaya anggota wudu. Ghurram muhajjalin min atharil wudu. Kita akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya anggota-anggota wudu. Muka tuan-tuan bercahaya, tangan tuan-tuan bercahaya, kepala tuan-tuan bercahaya, tuan-tuan punya kaki bercahaya, semua bercahaya. Nabi kenal sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tuan-tuan, muka orang ahli syurga ni bercahaya. Yang tadi wujuhu yauma idzin khashi'ah. Yang ahli neraka ni macam mana rupa dia? Rupanya dalam keadaan takut. Muka dia tunduk tuan-tuan. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Dia ahli syurga berseri-seri. Lisa'iha radiyah. Mereka puas kerana usahanya. Mereka redha kerana usaha dulu kat dunia tuan-tuan. Apa yang dibuat, akhirat nanti dia rasa redha tuan-tuan. Sebab tu ahli syurga dia ada ciri-ciri dia tersebut. Bagaimana ciri-ciri ahli syurga ni? Kalau ada ciri-ciri tu dia kat dunia, dia ahli syurga. Baik. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi. Dan syurga memang dah ada dah tuan-tuan. Bukan tak ada lagi, syurga dah ada. Nabi Adam AS daripada syurga. Dan kita kat dunia ni duduk sementara ya tuan-tuan. Ingat nak balik-balik tempat asal kita, syurga. Syurga dah ada kat atas sana tu, tinggi. Nabi pada malam Isra' dan Mi'raj, Nabi masuk syurga. Jadi syurga dah ada. Neraka pun dah ada dah. Baik, kemudian la tasma'u fiha laghiyah, di dalamnya tidak kamu dengar perkataan yang tidak berguna. Dalam syurga tak ada orang mengumpat, tak ada orang sembang merapu, tak ada. Dalam syurga ni tak ada. Macam mana dalam surah apa? Al-Waqi'ah sebut illa qilan salaman salama. Dalam syurga ni semua perkataan elok-elok. Pasal apa perkataan elok-elok? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan, ahli syurga ni bentuk badan dia macam Nabi Adam. Postur dia, saiz tu 27 meter. Kita 2 meter pun tinggi. Nabi Adam ni 27 meter tinggi kita. Dada ni 7 hasta besar tuan-tuan. Handsome dia macam Nabi Yusuf alaihi salam. Ahli syurga ni muka lele lah, tapi dia punya tahap handsome dia tu macam Nabi Yusuf alaihi salam. Ahli syurga. Ahli syurga tidak ada janggut, tidak ada misai, dan tidak ada bulu-bulu kat badan, tak ada. Kening ada lah, bulu kening, bulu mata, rambut ada. Dan ahli syurga ni rambut dia tu dah memang macam sedia ada minyak rambut dah. Dan rambut dia tu tersusun rapi, elok kan. Kita kalau bangun tidur tengok rambut kita tuan-tuan, kalau rambut panjang macam hantu tuan-tuan, serabai habis tuan-tuan, muka pun sememeh ya. Jadi tuan-tuan, ahli syurga rambut dia memang elok lah, tersusun rapi, hitam pekat rambut dia. Dan ahli syurga ni tuan-tuan tak ludah, tak kencing, tak ada. Jadi ahli syurga ni handsome dia macam Nabi Yusuf AS. Hati ahli syurga macam Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Sebab tu Nabi Muhammad tu akhlak dia akhlak ahli syurga tuan-tuan. Hati Nabi tu hati ahli syurga, sebaik-baik manusia lah tuan-tuan. Ahli syurga, hati dan sifat dia duduk kat dunia ni Nabi Muhammad SAW. Jadi hati ahli syurga ni macam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam satu hadis yang lain disebut macam hati yang satu. Memang dia takkan cakap merapu tuan-tuan. Takkan cakap benda yang mengarut, benda yang bagi sakit hati orang. Kat dunia ni tuan-tuan buka je di mana? Facebook. Bukannya tulisnya. Tak kira lah. Yang sedihnya kadang Facebook agama pun sama kan, bergaduh. Bab-bab remeh tuan-tuan bergaduh bab sembahyang tarawih 20 ke 8 ke, bergaduh berkenaan dengan tahlil lah tuan-tuan. Tapi kita tengok tentang ayat dia teruk lah, pakat duk maki hamun kan. Ni kata lagu ni kata lagu ni, macam-macam tuan-tuan. Belum lagi kita tengok blog-blog artis dan sebagainya tuan-tuan, macam-macam duk kata. Kat sana tak ada. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang berjalan, ainun jariyah. Fiha surun marfu'ah,
Dan di dalamnya ada tahta yang ditinggikan, yakni singgah sana. Macam kita tengok raja ada singgah sana ada kan. Di sana ada singgah sana yang tinggi tuan-tuan. Bila tuan-tuan nak duduk, singgah sana tu turun, senang tuan-tuan nak. Macam buah-buahan syurga lah. Buah-buahan syurga ni dalam surah Al-Insan dia ada sebut macam mana, wadaniyatan alaihim zilaluha, pokok-pokok syurga ni menaungi kita. Sebab di syurga juga dia ada cahaya matahari, tapi bukan matahari macam kat dunia ni, wallahu a'lam, tapi dia ada cahaya lah. Sebab tu dia ada bayang. Kita duduk di bahan bawah rendangan apa, pokok-pokok tu. Wa zullilat qutufuha tadlilah. Dan tuan-tuan nak makan buah syurga ni, buah syurga tu dia akan turun rendah, senang nak petik. Senang nak petik, tak perlulah kita nak ambil galah tuan-tuan, dia akan turun, kita pun petik dia. Baik, kemudian wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang terletak. Ada gelas banyak terletak tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala gambarkan tuan-tuan. Dia tak boleh gambaran sebenar tuan-tuan, gambaran yang kita dapat fikir sikit tuan-tuan. Yang kita dapat fikir, tapi hakikatnya tak seperti mana yang kita sangka tuan-tuan. Tapi begitulah, ada gelas yang tersusun, tapi keindahan dia, rupa dia tak dapat kita nak bandingkan tuan-tuan. Sangat hebat. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Bantal, ada bantal-bantal yang tersusun, elok kan? Untuk apa tuan-tuan? Nak bersandar. Selesa tuan sebut. Wa zarabiyu mabsuthah, dan permaidani yang terhampar. Permaidani yang terhampar elok. Ni Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan nikmat syurga. Tuan-tuan boleh tengok dalam banyak ayat lagi lah tuan-tuan. Sebab tu dalam surah kita baca pagi Jumaat, surah apa? Surah As-Sajdah, Allah Azza wa Jalla sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak ada siapa tahu pun hebatnya syurga, yang mana menjadi qurratu a'yun, hati kita ni rasa sejuk, lapang tengok ni. Jazaa'an bima kanu ya'malun, siapa pun tak tahu. Sebab tu tuan, ni kita sebut tentang syurga ni, ada air lah, cawan yang tersusun lah, ada bantai lah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW sebut, dalam hadis kursi kata Allah Azza wa Jal, addatu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at, kata Allah, aku apa yang aku sediakan bagi hamba-Ku yang beriman, mata tak pernah tengok, memang tak pernah tengok syurga lah, wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Ni kita dengar ni yang kita dengar ni, yang kita boleh faham sikit, tapi hakikat dia tak seperti mana yang kita sangka. Lah cantik macam orang sebut tentang rumah dia bagi gambaran, kita boleh agak-agak, tapi bila kita mai tengok lagi hebat lagi. Syurga lagi dia sebut macam ni, cawan-cawan, ada bantal, ada permaidani, tapi bukan seperti yang tuan-tuan bayangkan. Tapi kita faham keadaan dia lebih hebat. Wala khatara ala qalbi bashar, tuan-tuan tak boleh nak banding, tuan-tuan tak boleh nak bayang dalam hati tuan-tuan, tak pernah terlintas dalam hati tuan-tuan cantiknya syurga. Baik, sebab tu tuan-tuan, ada ayat Quran sebut kan, wabashiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu atu bihi mutasyabiha. Ahli syurga ni tiap kali dia dapat buah di syurga tu, dia kata apa? Hadza alladhi ruziqna min qabl, yang inilah kita dapat dulu kat dunia dulu, buah ni lah yang ada kat dunia dulu. Wa utu bihi mutasyabiha, dan diberikan pada mereka buah-buahan yang ada persamaan. Jadi ulama bahas, sedangkan di syurga ni tidak ada yang sama dengan dunia. Kenapa dalam Quran sebut wa utu bihi mutasyabiha? Jadi bahas ada 3 pandangan lah. Tapi pandangan yang pertama sebut buah di syurga tu, dari segi warna dan bentuk dia, warna dan rupa dia sama. Buah durian, musangking, pisang, limau, dari segi rupa dia dengan warna sama. Tu yang kita kenal tu, buah pisang, buah delima, nakhlung waruman, tu macam-macam buah dia tuan-tuan.
musangking, macam-macam tuan-tuan. Kemudian wa utubihi, cuma dia beza tang mana? Rupa sama. Kita kenal, maksudnya kita tengok buah kat syurga, buah durian. Tengok buah ni, oh buah apa? Pisang. Buah apa? Harum manis. Tuan-tuan, tapi tak sama dari segi rasa dia. Rasa dia beza. Pandangan yang kedua mengatakan, yang kata sama ni kata sama dari sudut buah-buah syurga tu. Buah-buah syurga tu semua sama, semua sedap. Semua sama, semua sedap. Makna dia tak ada buah syurga ni yang tuan-tuan rasa tak sedap. Tuan-tuan makan yang ni sedap, nanti mai buah lain pula, sedap macam tadi. Mutasyabiha, sama. Tak ada macam kat dunia kita ada macam-macam buah, betul tak? Ada orang suka buah durian, tapi dia tak makan apa? Rambutan. Ada orang ada makan rambutan, dia tak makan buah-buah pelam. Ada orang dia tak suka buah apa? Mata kucing, ada juga. Kalau di syurga nanti tak ada lagu tu. Tak ada tuan-tuan rasa buah ni tak sedap, buah tadi sedap lagi, tak ada. Di syurga wa utubihi mutasyabiha. Walaupun rupa macam-macam rupa, tapi rasa dia semua sedap. Tuan-tuan akan kagum, rasa buah ni tuan-tuan kagum, rasa buah ni tuan-tuan kagum, rasa buah ni kita kagum. Tak ada di syurga benda yang kita makan kita rasa macam tak apa sedap ni, sedap tadi lagi, tak ada. Ada dua pandangan tuan-tuan. Tapi ala kulli hal tuan-tuan, itulah nikmat syurga yang tidak bertepi. Itu yang disebut dalam Quran. Kita ni kena, benda-benda syurga ni lah kita kena bersaing tuan-tuan. Bila sebut tentang syurga ni, ada dalam surah apa? Surah Mutaffifin. Allah Ta'ala disebut bila cerita bab syurga ni, Allah Ta'ala kata wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Pada syurga inilah orang yang berlumba-lumba hendaklah berlumba-lumba. Berlumba-lumba kejar syurga tuan-tuan. Bukan berlumba-lumba kita kejar dunia tuan-tuan. Kejar syurga tuan-tuan. Cari pahala, bersaing tuan-tuan. Bersaing dalam melakukan kebaikan. Cemburu kalau tengok ada buat orang kebaikan lebih. Tengok orang sembahyang duha, cemburulah hati, pasal apa aku tak sembahyang. Cemburu kalau orang boleh sedekah, kenapa aku tak boleh? Kena ada dalam hati begitu tuan-tuan. Cemburu tengok orang boleh khatam Quran, boleh baca Quran sehari 1 juzuk. Kita ni tak baca, sahabuk pun tak baca, kadang-kadang al-mulk pun terlepas waktu malam tuan-tuan. Cemburu tu kena ada. Allah Ta'ala suruh tuan-tuan. Itu yang surah dalam Ali Imran kita sebut tentang syurga ni tuan-tuan. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dan syurga yang luasnya syurga ini seluas langit bumi tuan-tuan. Luasnya syurga ni seluas langit bumi. Luas tuan-tuan. Itu yang ada sebahagian dalam apa? Dalam hadis ada sebut orang yang paling last masuk syurga kan. Ada seorang lelaki, dia paling last. Dia orang beriman yang terakhir masuk syurga. Setelah berbilion tahun kot dalam neraka, lepas dia keluar, neraka terus ditutup. Yang ada dalam tu hanyalah orang kafir dan munafik dalam tu. Lelaki ni yang terakhir keluar. Rajulun, dia keluar daripada syurga dalam keadaan apa? Merangkak. Kemudian bila dia dah keluar, dia mandi. Orang yang masuk neraka tuan-tuan, kemudian dia masuk syurga, dia ada gelaran dia. Apa gelaran dia? Gelaran tu kekal tuan-tuan. Sebab tu jangan kita masuk neraka nanti masuk syurga juga. Jangan tuan-tuan. Pertama, neraka ni sakit yang tak terperi. Yang kedua, dah masuk neraka, dia takkan hilang cop tu kat dia. Dia panggil Jahannami. Ahli syurga kenal dia Jahannami. Jahannami itu daripada Jahannam. Jahannam tu maksud dia neraka lah. Jahannami ni maksud apa? Ex ahli neraka tuan-tuan. Bekas ahli neraka. Macam kita bekas banduan lah. Kalau kita bekas banduan. Orang banduan tuan-tuan. Banduan ni rekod dia mana hilang. Betul lah tuan-tuan. Rekod banduan tu dia ada dah banduan. Kan tu yang orang kadang jadi banduan minta kerja susah kadang-kadang. Rekod dia tu ada. Orang yang pernah masuk neraka Jahannami. Itulah gelaran dia. Orang kenal, oh ni Jahannami, pernah masuk neraka baru masuk syurga. Tuan-tuan, gelaran itu orang kenal. Walaupun tak menyakitkan hati dia, dia pun mengakui dia Jahannami. Dan orang kenal dia.
Dia jahannami. Orang tahu bekas ahli neraka. Ahli syurga tahu. Dia ni bekas ahli neraka. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, kita duduk di syurga ni selama-lamanya. Tapi orang tahu kita ni bekas ahli neraka, kan tak cantik sangatlah tuan-tuan. Jahannami. Dia bila dia keluar pada neraka, dia akan mandi, dia jadi macam arang, ketui arang. Dia akan mandi di tepi sungai syurga. Sebab ahli neraka ni rupa dia tak macam ahli syurga. Dia besar pada ahli syurga lagi. Gigi ahli neraka sebesar gunung Uhud. Gigi ahli neraka besar gunung Uhud. Besar dia. Pasal apa? Nak bagi lagi rasa sakit dan sempit neraka, badan besar-besar. Jadi dia akan mandi di tepi syurga, maka dia berubah. Dia akan jadi badan macam Nabi, bentuk macam Nabi Adam, handsome macam Nabi Yusuf, hati baik macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Jadi tuan-tuan, yang seorang lelaki ni yang terakhir sekali, dia keluar pada syurga ni, dia keluar pada neraka habwan. Yakhrujuna minan nari habwan. Dia keluar pada neraka ni merangkak last. Tak tahu berapa bilion tahun lah dalam tu. Orang beriman yang terakhir keluar pada neraka, seorang lelaki ya. Kemudian bila dia dah keluar daripada neraka tu, maka dia menghadap pada Allah setelah dia mandi apa semua. Allah Ta'ala firman pada dia, izhab fadukhul jannah, pergilah masuk syurga. Tuan-tuan tahu cerita dia kan? Dia pun pergi kat syurga. Sampai di syurga, dia rasa mungkin dia malu kot. Maka dia terbayanglah, penuh dah syurga ni. Dia terbayang lagu tu, penuh dah kot, lah masuk syurga tuan-tuan. Fa yukhayyalu ilaihi annahu mala', kata Nabi. Maka dia bayanglah kepala dia, penuh dah syurga ni, tak ada tempat dah kat aku ni. Kemudian dia pergi balik, dia menghadap balik pada Allah. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala tidak bertempat, tidak terikat dengan masa. Jadi tuan-tuan janganlah pelik. Kat dunia pun kita boleh bercakap dengan orang yang di Amerika tuan-tuan, betul tak? Pakai video tu kan, dia duduk depan kita. Dia bukan depan kita, dia duduk kat lain, betul tak? Tapi kita boleh bercakap melalui video handset, buat video call. Kawan duduk ada benua Antartika tu, kita boleh cakap dengan dia. Atau orang yang duduk di planet yang duduk di angkasa lepas pun, kita boleh berhubung dengan dia walaupun benda tu tak ada di depan kita. Jadi bagaimana dia menghadap Allah, bercakap dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Jadi tuan-tuan, dia menghadap pada Allah. Allah Ta'ala kata, izhab fadukhul jannah. Dia kata pada Allah, wajadtu malak, wahai Tuhan, aku tengok syurga ni dah penuh lah. Dia malu nak masuk. Allah Ta'ala kata, izhab fadukhul jannah, pergi masuk syurga. Pergi masuk syurga. Dia pun pergi di pintu syurga, dia mai lagi perasaan tu. Ialah orang terakhir tuan-tuan. Yukhayyalu ilaihi annahu mala. Penuh dah ni aku rasa ni, duduk segan. Dia pergi patah balik menghadap Allah seperti mana yang layak dengan kebesaran dan keagungan Allah. Menghadap, dan Allah Ta'ala kata kat dia, izhab fadukhul jannah wa laha mislud dunya wa asyrati amsalihah. Hampir masuk syurga, bagi hang syurga seluas bumi dan nikmat 10 kali ganda nikmat bumi. Dia orang yang terakhir masuk syurga tuan-tuan. Kita ni kalau kekayaan Perak ni kita punya seorang, jutawan. Tanah kat Perak ni kita punya semua, kaya. Emas yang ada di Malaysia ni semua kita punya, jutawan. Padi yang ada di Malaysia ni semua kita punya, kaya sungguh. Yang ni dia syurga dia sebesar bumi, dan kekayaan dia, hebatnya nikmat syurga dia tu 10 kali ganda dunia kita. Emas segala hasil bumi yang ada ni bagi dia 10 kali ganda untuk dia seorang. Yang hak lain jangan sembang. Macam tu lah, nak bagi tak berjalin, kita jangan sembang. Besarnya nikmat syurga tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak kita apa? Bersegera tuan-tuan. Kita sekarang hari ni kot kita ada dosa, minta ampun tuan-tuan. Sebab tu kita berdoa pada Allah, ya Allah, kalaulah hari ni kita masih ada dosa, yang mana kerana dosa itu kita terhalang daripada kasih sayang Allah, kerana dosa itu kita terhalang daripada rahmat Allah, kerana dosa itu kita tak tergolong dalam orang-orang yang soleh di sisi Allah. Ya Allah, ampunlah dosa itu. Ya Allah, ampunlah dosa itu. Ya Allah, kalaulah aku masih ada lagi dosa, yang kerana dosa itu doa aku ni tak makbul, pasal dosa yang
kita buat dulu. Ya Allah, ampunlah dosa tu, sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah. Doa pada Allah, tuan-tuan. Renung-renung, kot masih ada pada kita dosa yang menyebabkan hidup kita jadi tunggang langgang, kita jauh daripada Allah. Baik. Kemudian ayat tadi, tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut surah Al-Imran tu, U'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala sebut tentang ahli syurga. Ciri ahli syurga ni banyak, tuan-tuan, tapi ni antara salah satu ciri dia lah. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra, orang yang rajin infakkan harta. Sama ada waktu dia kaya, banyak duit, wadarra, waktu dia kurang duit, susah, tapi dah ada orang lagi susah, dia tolong setakat mana boleh. Jangan kita ni tunggu kaya baru sedekah, jangan. Ciri ahli syurga bukan begitu. Waktu banyak duit pun sedekah, waktu kita tak ada duit pun kita bagi takat mana boleh lah. Seringgit lah, 5 kupang lah, jangan tak bagi langsung. Kemudian kata Allah, ciri ahli syurga ni yang kita kena amalkan, tuan-tuan, wal kadhiminal ghaidh, belajarlah tahan marah. Bila marah, belajar tahan. Jangan bila marah kita pergi ikut perasaan tu. Wal kadhiminal ghaidh, belajar tahan marah. Sebab antara musuh terbesar dalam hidup kita, diri kita, tuan-tuan, nafsu. Tuan-tuan tengok anak Nabi Adam tu kan, siapa nama? Qabil kan, dia bunuh adik dia Habil kan. Quran sebut kerana nafsu dia. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhi faqatalahu fa asbaha minan nadimin. Maka nafsu dia, nafsu Qabil ni, dia membuat-buat nak bunuh adik dia Habil, faqatalahu, dan dia bunuh Habil, fa asbaha minan nadimin, maka dia di kalangan orang yang menyesal. Kadang-kadang jiwa kita membuat, mungkin nafsu, mungkin marah, mungkin dia membuat-buat. Belajar tahan. Jangan jadi macam kita punya abang kita dulu, Qabil kan. Dia geram dengan nafsu dia tu membuat-buat, dia ikut, dia bunuh adik dia dan dia menyesal. Itu menjadi bukti orang yang ikut nafsu dia menyesal. Bukti. Tuan-tuan ikut nafsu, tuan-tuan menyesal. Itu je. Quran sebut jelas. Memanglah seronok. Dulu ada pengetua kan di Kelantan tu, dalam tahun lepas dia kena tangkap pasal dia berzina dengan anak murid dia yang 14 tahun, tingkatan 2, kena tangkap. Dan baru ni ada seorang penceramah bebas yang kita pun tak tahu kan, umur 30-an, katanya ada Mahat Tafiz di Selangor. Katanya penceramah bebas ni dikenali ramai. Saya boleh agak lah, tuan-tuan, boleh agak-agak lah siapa, tapi saya tak nak sebut nama dia. Boleh agak-agak lah. Katanya dia ni ada pusat tafiz, terkenal di media sosial. Dan saya pernah tengok lah video dia jadi imam. Masya Allah, Quran 30 juzuk ustaz ni. Dia jadi imam, suara dia Allah sedap, tuan-tuan, cair kita dengar. Tapi kita sedih dia kena tangkap apabila dia berzina dengan budak yang umur 14 tahun. Betul tak? 14 tahun juga. Dia sebab bila budak perempuan tu umur dia 16 tahun ke bawah, dia akan cas rogol. Dia suka ke, dia tak suka ke, 16 tahun ke bawah. 16 tahun ke bawah. Kalau 17 tahun ke atas, dia tak akan cas rogol terus lah. Tapi kalau 16 tahun, dia akan cas rogol. Walaupun budak tu katanya suka dengan dia juga, tapi kalau mak bapak dia report, rogol. Saya nak beritahu tuan-tuan, tuan-tuan tengok orang yang ada tafiz, orang yang 30 juzuk dalam dada dia, orang yang terkenal di Facebook, YouTube, ada rancangan dia. Jadi tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kenal dia, saya yakin pernah masuk TV. Tuan-tuan tengok bila dia ikut nafsu dia, Allah, sedihlah tuan-tuan. Sedihlah. Saya boleh tengok, oh sian bagi dia lah. Itu bahayanya nafsu, jangan diikut. Tahan, belajar. Saya tegur diri saya dululah. Diri saya dulu. Wal kadhiminal ghaidh, Quran sebut tahan. Masa marah tu cuba belajar tahan. Jangan kita tiap kali marah mulut kita memang balas macam-macam. Pompang macam-macam. Marah macam-macam, tangan naik, kaki naik, belajar tahan. Belajar tahan. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ni ciri ahli syurga, tuan-tuan. Belajarlah maafkan orang. Tidak, Allah Ta'ala suka kita maafkan orang.
Ni ciri ahli syurga tuan-tuan. Ni kita nak dapat semua ni tuan-tuan. Ciri-ciri dia belajar maafkan orang. Kita kalau tak maafkan orang, pertama kita yang teruk sebenarnya. Ada satu orang saya pernah jumpa, dia bagi tahu saya, ustaz, saya ni pernah masuk kecemasan. Hospital kecemasan. Darah naik, sakit dada, masuk kecemasan. Pasal apa? Dia bergaduh dengan orang. Jadi dia cukup sakit hati dengan orang. Sakit hati sangat. Perasaan darah naik, disebabkan dia stres, tension, naik darah dia. Masuk hospital. Lepas tu dia kata, ustaz lah ni okey lah tuan-tuan. Macam mana boleh okey? Saya belajar maafkan orang. Maafkan orang. Quran sebut fal ya'fu wal yasfahu. Tuan-tuan ingat tak? Waktu apa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kan difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal ni tuan-tuan, bukan, dia berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Antara yang fitnah dia adalah Mistah bin Uthathah. Mistah bin Uthathah ni sahabat Nabi yang miskin. Sayyidina Abu Bakar yang tanggung makan minum dia. Sayyidina Abu Bakar yang tanggung dia. Tak sangka Mistah bin Uthathah boleh sebarkan fitnah, mengatakan Aisyah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Bila lepas kejadian ni, Mistah bin Uthathah kena sebat 80 kali kan. Ada lagi lah Zaid bin Sabit, ramai lagi lah, ada apa orang, Hamnah binti Jahshin. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar ni sedih tengok anak dia kena fitnah. Malah Nabi pun tak duduk dengan Aisyah lebih kurang sebulan tak duduk. Sebab Nabi tak tahu betul ke tak betul Aisyah berzina ni. Nabi tak tahu. Wahyu tak turun, mana Nabi tahu. Nabi juga perlu kepada wahyu. Nabi tahu perkara gaib melalui wahyu yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, bila dah tahu, Sayyidina Abu Bakar kata apa? Kerana perbuatan Mistah bin Uthathah ni, Nabi susah hati, Nabi sedih, anak dia Aisyah juga sedih. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, aku takkan tanggung dah perbelanjaan dia. Tak mau makan minum dia aku tak tanggung. Allah Ta'ala turun ayat Quran, falyafu wal yasfahu, maafkanlah orang. Ni dosa besar ni, fitnah isteri Nabi, fitnah Aisyah radhiyallahu anha, sampai jadi sedih keluarga Nabi ni, terganggu selama sebulan sebelum turun wahyu. Tapi Allah Ta'ala kata falyafu, maafkanlah, wal yasfahu, lapangkanlah dada. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Tidakkah kita suka Allah maafkan kita? Macam itulah, belajarlah maafkan orang lain. Dalam hidup kita kan, saya yakin, saya ke tuan-tuan, kadang-kadang hati kita ni ada tekilan lah dengan dia ni, tekilan kawan ni, sakit hati dengan adik-beradik ni, sakit hati dengan kawan ni. Pasal manusia ni macam-macam PL, betul tuan. Ada PL orang yang kita tak suka, tapi kena ingat, ada juga PL kita yang orang tak suka. Kita manusia tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian saya habiskan. Wal'afin 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Ta'ala suka orang yang melakukan kebaikan. Itu ciri ahli syurga tuan-tuan. Banyak lagi lah tuan-tuan. Habislah tuan-tuan, kita dah syuruk lah. Akan datang kita sambung kaitan ayat dengan ayat sebelum. Kaitan ayat ni dengan ayat sebelum, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16, dengan ayat yang 1 sampai ayat yang ke-8, apa kaitan dia. Jadi cukup sekadar itu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada lagi minggu depan ke, InsyaAllah, kuliah maghrib Sirah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin.